ke suara daripada sebelah sana. Kalau tak komen pun, tak kena nak komen pun, mungkin menyakitkan hati kan. Cakap soal dosa, iman, baca ayat Quran, tapi penuh dengan dendam kesumat. Saya tak boleh terima lah. Kalau seorang yang beriman, takut dosa dan juga berbicara tentang pahala, cakaplah elok-elok. Jangan buat teguran sembrono, jangan buat spekulasi. Ni kita nak hormat dia sebagai Tok Guru, dah jadi tak hormat. Pakai serban, lilit kepala, tokoh ulama, tapi bercakap huduh. Nah, marah apa? Sakit hati. Bila kita tegur, saya tadi dengar je, saya tak campur. Yang Kubang Krian pun serupa semalam bercakap, oh berapi-api, tapi tak ada satu pun yang boleh dipakai untuk kita ambil pertimbangan bagaimana memperbaiki rancangan Malaysia ke-10 ni. Tadi Indra Mahkota sebut soal hutang kan? Dengar saya nak cakap ni tadi, gila saya dengar, sekarang ni tolong dengar pula ya. Itu yang dari Taiping, masa dia 11 bulan memerintah, dia tak ada buat apa, dia curi pasir je, jual ke Singapura. Itu dia yang buat. Saya betul, ini fitnah. Kemudian cakap ini jelas adalah fitnah. Baca Quran atas pentas, tapi sampai hari ini perangai macam tu juga. Yang baca Al-Quran, ayat Quran atas pentas tu buat apa? Yang orang-orang yang penyokong lah, Allahu Akbar, sokong ni yang mudah je dia. Jangan pasal soal songkok, soal soban tu jangan sebut yang mana. Tak, sebab bercakap soal dosa pahala, mempertikaikan kita sebagai seorang. Ini daripada saya memang, daripada saya. Yang jangan pakaian sifat tu tak ada. Datuk yang bertua, saya minta lah berlaku adil. Kalau kita difitnahkan, dituduh berbagai-bagai dan diminta supaya bersabar mendengar, saya harap giliran kita pula bercakap peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat lah, itu lah ini fitnah peraturan mesyuarat lah. Saya salah dengar dulu ni. Saya salah mengundang satu orang dari tukul 26 Datuk yang Pertua. Dalam dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat sesiapa ahli-ahli parlimen. Jadi pakaian dah lah itu. Saya faham Wan. Tadi pun dah saya sebut. Faham, tapi yang Muhammad pasti salah, tak payah sebut pakaian sifat tu. Yang Muhammad tumpu kepada percakapan tu boleh Muhammad, tapi sifat minta tolong jangan sebut ya Muhammad, sebab salah peraturan kita. Saya rasa juga Datuk Pertua salah kalau kita membuat tuduhan melulu. Itu juga tidak dibenarkan, tidak adil ya. Saya minta supaya kerjasama daripada semua pihak, supaya kita juga kalau hendakkan orang lain menghormati kita, kita mesti menghormati orang lain dulu. Jangan kita minta dihormati tapi kita mencerca, menghina orang. Ini bukan satu perkara yang boleh kita dengan sewenang-wenang yang mengikut peraturan kita. Ada peraturannya, kita berhubung antara satu sama lain, hormat menghormati dengan cara yang betul. Datuk Pertua, saya pesan ataupun mempunyai mata pelayan efek yang tinggi kepada pembangunan ekonomi negara dan menjayakan rancangan Malaysia ke-10. Akhirnya Datuk Pertua, saya mohon izin menariklah perbahasan. Ya, masih salah bagi jalan menarik sikit ya. Okey. Terima kasih Datuk Betul. Pakar tu kena bagi. Kalau macam ni perbahasan, kami pun rasa cukup terpanggil untuk bersama. Terima kasih Pasir Salak. Terima kasih Yang Betul. Apakah Pasir Salak sedar dalam urusan untuk menarik pelaburan ni Pasir Salak ada dua bentuk. Satu bentuk yang dikatakan the portfolio hot money yang come in and out. Itu mainannya di bursa, mainannya di equity market. Kita tak boleh menafikan di sana ada peranan juga. Ada peranannya di dalam share market itu, dalam equity market itu. Itu peranannya bursa.
mereka itu bertanggungjawab untuk memberikan injection of dana, walaupun sifatnya spekulatif. Yang pasti salah, yang saya tertarik untuk bertanya pasti salah ni, persoalan players kita ni pasti salah yang membawa keluar aliran dana keluar ni. Contohnya last year saja ringkas salah dah habis YTL membawa tak kurang daripada, tidak silap saya, 4.5 bilion property construction dan juga IPP di luar. Persoalan yang pasti salah kena tanya, mengapakah mereka ini berbondong-bondong membawa dana mereka keluar, sementara kalau saya perhatikan negara-negara yang agak maju seperti Jepun, Korea Selatan, mereka bukan saja mahukan dia billionaires to be investing in their own country dengan izin, tetapi mereka juga mahukan mereka itu terlibat dalam R&D. Ada negara yang mewajibkan mereka billionaires ini untuk melabur secara R&D juga. Baik, terima kasih salah. Yang Ahmad boleh tolong Ahmad, pasti salah. Sudah saya tahu. Ini berhubung dengan kenapa terdapatnya capital flight ataupun keluarnya modal daripada negara kita oleh tokoh-tokoh perniagaan daripada negara kita ni. Ada, tak boleh kita buat blanket tuduhan secara menyeluruh begitu. Case by case. Ada setengahnya peniaga yang rakus, tidak produktif, dia kira nak mencari keuntungan saja, tidak ada memikirkan bagaimana nak membangunkan negara kita ini. Mereka ini profit oriented semata-mata. Orang-orang peniaga seperti ini, kerajaan perlu kenal mereka, janganlah terlalu bagi muka dan beri peluang. Itu satu. Setengahnya disebabkan oleh mungkin ada masalah-masalah berhubung dengan permohonan-permohonan mereka tak dilayan oleh pihak kerajaan, ataupun kelambatan dari segi proses kelulusan. Ini menyebabkan mereka berpindah ke negara lain. Umpamanya ada kilang-kilang seperti kilang membuat tekstil, pakaian dan sebagainya. Ada yang menjayakan high-tech ini. Kita jangan buang ini. Kalau kita buang ini, ekonomi negara kita akan terjejas. Dan saya nak bagi ingat Datuk Yang Dipertua, di Jepun sebuah negara yang maju, is a industrialized country, developed country, negara yang maju, high-tech, gila-gila punya high-tech, tetapi mereka tidak buang industri low-tech. Mereka tidak buang industri kecil dan sederhana yang menggunakan tenaga kerja. Tapi kita orang Malaysia, ahli-ahli politik, pembangkang, bukan main lagi bercakap, oh ini tak boleh, kita mesti high-tech macam Singapura. Semua berunding dengan Singapura. Jadi Ketua Menteri Pulau Pinang pun pergi berunding. Bila dengar tabung parti politik pun ambil daripada Singapura. Saya tidak tahu lah. Dia orang kata, saya tak tahu Datuk. Perlu kerajaan siasat hal ni. Habiskan ya Ahmad. Jadi dalam hal ni PM saya nak kain pergi kat Singapura. Marah pula. Baru sikit kita tentu dah marah. Dah sentuh kita macam-macam. Kita relax je duduk dengar. Jadi bagi can lah kita pula sekali-sekali, kan? Tak boleh betul sangat. Ada tak boleh? Sana tahu tak boleh dia pisah lakai kat Singapura. Yang Mat habis masa yang Mat. Tak. Saya dah menggulung dah. Lebih-lebih dah. Saya pun nak menggulung. Akhirnya saya menggulungan saya minta kerajaan jangan lupa pasti salah. Dalam rancangan Malaysia ke-10, kami di sana sawah padi, kami di sana pekebun kecil, penduduk-penduduk berpendapatannya sangatlah rendah. Kalau nak mencapai pendapatan sampai kata berapa ribu? 38,000. Belum lagi ada. Ya. Kami di Perak, saya mewakili rakyat Pasir Salak, Datuk Yang Dipertua, memohon kepada Yang Amat Berhormat Menteri Pasir Salak sekejap kepada kerajaan. Duduk. 10 sahaja. Tak boleh dah Yang Amat, tak boleh dah. 10 sahaja. Yang Amat tanggung cukup lah. 10 sahaja.